Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia, pada malam Jumaat, kita sudah berada di pertengahan nak masuk ke 10 akhir Syawal, iaitu hari ini 19 Syawal 1441. Kita teruskan pengajian kita dengan kitab Al-Alamul Akhir, Alam Akhirat. Alam Akhirat. Kita ini menceritakan tentang pengembaraan manusia daripada mati sampai ke syurga, insya-Allah. Dan ada sekumpulan manusia sampai ke neraka, na'udzubillah. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, perbincangan kita pada kali ini di bawah tajuk Al-Haud. Al-Haud dengan makna kolam Nabi. Kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ada dua kolam, satu dikenal dengan nama Al-Haud, satu lagi Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Maka dalam perbincangan kita ini kita akan kenali apakah itu kolam, di manakah tempat dia. Kita tahu di akhirat, tapi di mana tempat? Sebelum sirat ke selepas? Dan apakah sifat kolam tu? Besar mana dia? Saiz dia besar mana? Kan? Dan siapakah orang yang awal sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah SWT dan kita akan baca secara detailnya, insya-Allah. Siapakah manusia yang terhalang, yang dihalau daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka para jemaah sekalian, dalam perbincangan kita ini ada 9 ataupun 10 tajuk poin yang kita akan perbincangkan di dalam kuliah kita ataupun tazkirah kita dalam tajuk Al-Haud, kolam Nabi. Yang pertama, madkhal ataupun permulaan perbincangan sebagai muqaddimah, iaitu manusia telah berdiri lama di mahsyar dengan bilangan manusia yang ramai daripada zaman Nabi Adam AS sampai kepada hari kiamat. Maka sudah tentu mereka akan dahaga yang sangat-sangat. Mereka dalam keadaan ketakutan yang amat, dalam macam-macam suasana keadaan. Maka mereka sangat mengharapkan, merindui, berharap, berangan-angan, bercita-cita kalaulah dapat minum air. Maka setiap umat, setiap Nabi ada kolamnya yang tersendiri. Nabi ni kolam dia kat sini. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kolam kita ada tempatnya yang tersendiri. Kerana itu timbul soalan, adakah haud itu khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja ataupun para anbiya yang lain ada? Jawab dianya tanda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin hauda. Bagi setiap nabi itu ada kolam dia. Jadi nabi-nabi ni sudah ada kolam dia masing-masing. Nabi Nuh kolam dia, Nabi Ibrahim kolam dia. Jadi setiap nabi itu pengikut dia akan pergi minum kat situ. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridah. Para nabi mengharapkan siapa di kalangan kitanya ramai pengunjung, peminumnya. Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mengharapkan kolam akulah yang paling ramai yang akan didatangi oleh umatnya. InsyaAllah hadis ini rawahu Tirmizi bi sanadin sahih. Maka jelaslah kepada kita jawapan yang pertama, semua nabi ada kolam. Semua nabi ada kolam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat dia radhiyallahu anhum. Ada beberapa kali Nabi kita berjanji dengan para sahabat, dia kata apa?
wa ana faratukum 'alal haud. Aku akan tunggu kamu di tepi kolam. Aku akan tunggu kamu di mana? Di tepi kolam. Dan Nabi sebut wama baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumah aku, maksud rumah Nabi itu rumah Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi makam tempat kubur Nabi sekarang. Itu dia panggil rumah dia. Di antara rumah dia sampai ke mimbar, tempat Nabi kita berkhutbah. Di mana mimbar? Tempat sekarang lah, tempat yang ada. Cuma mimbar sekarang ni besar. Mimbar Nabi ada 3 tangga je. Raudhatun min riyadil jannah, di antara rumah aku dengan mimbar itu dia panggil raudah. Orang masuk dalam masjid Nabi semua cari raudah kan. Nabi kata wa mimbari ala haudi. Mimbar aku nanti akan diletakkan di tepi kolam. Mana kita pergi kolam Nabi esok, mimbar itu tak diletak di bawah di sana. Kerana itu nama Nabi kita namakan di antara rumah dia dengan mimbar itu taman syurga. Apa sebab taman syurga? Kata di para ulama hadis, sebabnya kerana tempat tersebut akan dibawa ke syurga nanti, Masya Allah. Dan mimbar dia akan dipacakkan di mana? Di tepi kolam. Mana Nabi duduk atas mimbar dia nampak umat dia mari. Isu yang ketiga, poin yang ketiga, maudhi'ul haud. Di manakah kolam? Dan susunan dia duduk di mana? Tertib dia. Kita keluar daripada kubur di mahsyar. Berimpun lama panjang. Kemudian, bilakah kita akan jumpa dengan kolam Nabi untuk kita dapatkan bekalan air? Maka para ulama telah berbincang di sini, adakah kolam itu sebelum sirat ataupun selepas? Maknanya, bila kita lepas sirat, kita minum air. Ataupun sebelum sirat. Ini dibahaskan oleh para ulama. Ada 2 pandangan. Tuan Syekh kata was-sahih. Yang sahihnya annahu yakunu qabla al-mururi 'ala as-sirat. Pendapat yang sahih, haud ini sebelum melintasi sirat. Mana lepas daripada kita berkumpul di mahsyar, kita nak pergi ke sirat, jumpa haud dulu. Sebab apa? Sebab orang-orang yang sekumpulan daripada manusia, yang murtadnya, yang munafikinnya, dan yang ada masalahnya, akan dihalau daripada kolam. Bermakna orang ini akan pergi ke neraka, wal'iyazbillah. Mana kalau lepas sirat, geng ni tak sampai kolam dia, jatuh hawa lagi dalam sirat. Ini sebelum sirat. Maknanya orang tak lagi kolam, dihalau terus, pergi ke sirat, melebong, na'uzubillah, jatuh dalam neraka. Kita minta, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami semua daripada neraka. Taib. Yang keempat, isu yang keempat. Kita selalu dengar, Nabi kita ada kolam Kausar. Jarang kita duk dengar orang sebut, Nabi kita ada haud. Kan? Kausar. Haudnya mana? Maka kata di para ulama, Al-Kausar tu dengan makna banyaknya kebajikan yang Allah Ta'ala beri, iaitulah sungai yang diambil daripada syurga. Yughazzil haud bil ma'. Sungai ini jugalah dibawa ke kolam Nabi SAW, airnya itu. Maka dalam surah Al-Kausar, inna a'tainakal kausar, kami beri kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kausar, dengan makna pemberian yang banyak. Ada yang mengatakan Al-Kausar maksud dia kolam. Maksud dia Al-Kausar iaitulah kolam, haud. Maka para ulama mengatakan haud berada di bumi mahsyar pada hari kiamat, tetapi Kausar dalam syurga. Ini tidak bercanggah. Cuma hubungan di antara dua ini, haud dengan Kausar, iaitulah kolam itu sumber airnya mari daripada Kausar. Bagaimana? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Sama ada dia pakai pai air, ataupun dia curah macam mana, sama ada dia guna tangki, malaikat ambil daripada kolam Kausar bawa ke haud, wallahu a'lam. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hanya pandai membaca, tapi jangan pandai-pandai membuat cerita. Baik.
Itu yang keempat. Yang kelima, sifatul haud. Bagaimanakah sifat kolam? Sifat kolam tu macam mana? Panjang dia, luas dia, kan? Bulat ke, 4 persegi ke, macam mana? Mana kolam itu tempat terkumpulnya air daripada syurga, daripada Kausar. Siapa yang boleh minum pada hari itu, Masya Allah, Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia, inilah orang yang bahagia, dan dia tidak akan dahaga lagi di mahsyar, sampailah dia dapat nikmat masuk minum air dalam syurga. Daripada terkumpulnya hadis yang menyebut tentang sifat-sifat haud, maka dapat disimpulkan dengan beberapa sifat. Tanda tuan-tuan. Mana sifat haud tu ada beberapa riwayat hadis. Satu, haud wasi'ul arja. Kolam ini sangat luas. Dia sebut macam tu ya. Yang kedua, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan baunya lebih wangi dari kasturi. Tuan-tuan jangan duk mikir, minum madu banyak kecil manis. Lah, main kecil manis apa dalam syurga. Yang ketiga, ceret dia, abarik. Ceret, teko ataupun kendi. Dan juga gelas untuk minum dia tu kathiratun jiddan, banyak sekali, ka'ada di nujumis sama, seperti bilangan bintang di langit. Masya Allah, tabarakallah, macam bintang di langit. Bawa banyak bintang. Padalah nak terima umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramai ini, insya-Allah. Yang kelima, sumber air ini mari daripada Nahril Kausar, daripada sungai Kausar dalam syurga. Yang kelima, yang akan pergi ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah hanyalah umatnya saja. Umat lain ikut Nabi mereka. Yang keenam, sesiapa yang dapat minum daripada kolam ini pada saat itu, la yazma'u ba'daha abada, dia tak akan rasa dahaga lagi di mahsyar walaupun matahari terik di atas kepala. Ini kelebihan air dia tu, Masya Allah. Kata orang sekarang ini, energi ke apa punya air. Nah, hebat dia tu sampai peringkat, satu sekali minum, tak akan dahaga lagi, sampailah kita jumpa minuman dalam syurga nanti, insya Allah. Sifat yang ketujuh, luasnya. Seluas mana kita punya haud? Kolam ni luas mana? Kan, kolam tu luas mana? Jawabnya terdapat dalam beberapa riwayat hadis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, mungkin berdasarkan kepada orang tanya, ataupun Nabi buka contoh-contoh kepada semua jenis manusia. Contohnya Nabi kata, amamakum haud. Kamu di hadapan kamu nanti kamu akan jumpa kolam kama baina jazba wa adruh. Nabi kata kolam ni luah dia seperti Jarbak dengan Azruh. Ini duduk sekarang ni, tempat ini ada satu tempat nama dia di Jordan. Di Al-Mamlakat Al-Hashimiyah, Al-Urduniyah. Di sana ada satu tempat nama dia Al-Azruh Jarbak. Ada. Mana kalau orang sebelah Syam, dia kena, ni jarak dia. Dalam hadis lain, hadis ini dikeluar oleh Rawahul Bukhari. Dalam hadis lain, Nabi kata, luasnya kolam aku itu seperti daripada Ailah dan Sana'a di Yaman. Ailah ni dia di Aqabah di Jordan, nak pergi ke Yaman berapa jauh. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang mengatakan min Ailah ila Adan, ada Yaman juga. Ada kata min Adan ila Amman. Maknanya kawasan yang Nabi kita sebut sekitar Syam tu, Amman, Balqa di Jordan. Nak pergi ke Yaman. Yang keenam, yang ke bawah ni baru kita rasa dekat kita sikit. Nabi kata kolam aku luahnya, panjang dia tu di antara Kaabah ke Baitul Maqdis. Ini kita faham. Jadi para ulama kata Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam buat contoh-contoh, mana orang dengar, orang Yaman dengar boleh faham, orang Syam dengar boleh faham, orang Mekah dengar boleh faham luasnya. Mana kalau kita duduk di Kaabah ke Baitul Maqdis, masiratu syahri, perjalanannya sebulan. Sebulan jalan kaki pergi, 1000 kilometer lebih. Itu luasnya kolam dari, patutlah dia punya
dia punya gelas dia tu ka'ada di nujumis sama, seperti bintang. Hadis ni panjang, saya ringkas-ringkas je tuan. Ada juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dari sudut yang tadi panjang dia sebulan berjalan. Luas dia macam mana luas? Yang ke-8 luasnya macam mana? Maka jawabnya kata dalam hadis ini menunjukkan bahawa kolam itu 4 persegi. Dia kata haudi masiratu syahrin. Kolam aku ni perjalanan, kalau kamu duduk di ujung ni ke ujung sana sebulan. Wa zawayahu sawa, makna bucunya sama. Artinya 4 sudut dia tu sebulan pergi. Sebab itulah dari Mekah ke Baitul Maqdis, betul lah tu. Maknanya kita boleh belajar dari sudut jarak dan juga masa. Ini saya tak berani nak masuk tajuk lain, takut tak habis kitab. Macam kita musafir sekarang, kan perjalanan bila 1 hari 1 malam. Zaman dulu orang berjalan kaki, jalan naik unta. Ataupun yang disebut dengan nama jarak dia, Nabi sebut di antara baik kata Juddata wa Asfan, 80 km. Maka para ulama kata nak kira hari tak boleh dengan alat moden hari ini, maka kita kena kira jarak. Tengok dalam hadis ni Nabi sebut 2. Jarak pun ada, masirah, perjalanan pun ada. Baik, yang ke-9 bilangan teko ataupun cerek ataupun gelas dia banyak. Nabi kata fihi abariquz zahabi wal fiddah. Dia punya cerek, dia punya bekas air dia tu daripada emas dengan perak. Ka'adadi nujumis sama, seperti bintang-bintang di langit. Ataupun dalam kata akthar, lebih banyak daripada bintang di langit. Masya Allah. Hadis ini dalam Muslim. Yang ke-10, sumber air kolam tu dari mana? Yushabu fihi mizabat minal jannah. Dia kata yashab man. Yashab, makna dituang daripada saluran daripada syurga. Masya Allah. Ada yang mengatakan daripada sungai Kausar dibawa ke kolam kita ini. Rawahu Muslim. Yang ke-11, bagaimanakah sifat airnya? Tadi saya baca hadis, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, disiram daripada 2 saluran daripada syurga. Dia dibuat daripada emas dan daripada perak. Baunya lebih wangi daripada kasturi. Itulah sifat airnya. Macam mana boleh minum kasturi? Jangan cakap ini syurga, ini dalam akhirat. Kita duduk kira atas dunia tak sama. Yang ke-12, dia punya energi ataupun kehebatan, keajaiban air ini. Nabi kata faman fashariba minhu man waradahu fashariba minhu lam yazma ba'dahu abada. Siapa dia sampai kolam aku, dia minum airnya, dia tidak akan dahaga lagi sampai ke mana? Sampai ke akhirnya. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini rawahu Muslim. Kita berpindah kepada tajuk poin yang ke-6. Maknanya ada 12 sifat kolam. Siapa air dia? Kita berpindah kepada awwalun nasi. Siapakah manusia yang pertama yang mula-mula sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah tentulah yang pertama sekali Nabi yang pertama sampai, kan? Takkan nak sampai orang lain dulu. Bila baginda sampai, kemudian diikuti oleh orang-orang muhajirin, orang-orang al-muhajirin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Awwalun nasi wurudan alaihi. Golongan yang pertama yang sampai ke kolam aku ini fuqara al-muhajirin. Orang-orang yang fakir di kalangan orang-orang muhajirin. Sebab apa? Mereka telah mencurahkan tenaga dan harta benda serta nyawa mereka untuk Allah Azza wa Jalla. Tinggal harta benda, keluar daripada Madinah dengan nyawa yang diancam. Mereka inilah orang yang pertama. Maka patutlah mereka awal sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy'atu ru'usan, kepala dia bergerasing, orang panggil tak terurus, kan, baju-baju pun lusuh. Allahu akbar. Maka ini kumpulan kata di para ulama hadis. Maka di antara kumpulan yang awal sampai itu, iaitulah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan para sahabat yang mari daripada Makkah, al-muhajirun al-awwalun.
Masya Allah, tabarakallah. Itu dia panggil kumpulan yang pertama, kemudian diikuti oleh kumpulan yang lain. Alhamdulillah. Insya Allah walaupun kita bukan orang muhajirin awal, tapi kita masih lagi dalam kumpulan orang yang cinta, orang yang sayang, orang yang sangat-sangat rindu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Yang ke-7 disebut dengan nama Ahlul Yaman. Ahlul Yaman araqqun nasi quluban. Orang Yaman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yaman di zaman tu. Zaman Nabi ni iaitulah kumpulan yang sangat lembut hati mereka. Dan di antara yang awal datang jumpa Nabi al-musafahah, mari bersalam dengan Nabi. Macam rombongan-rombongan daripada Yaman yang baik akhlak dia, sehingga Nabi kita Wafdu Abdul Qais, Nabi kita tengok dia ni mari jumpa Nabi tak gopoh kan. Orang lain berserbu nak salam dengan Nabi. Seorang pemuda ni dia turun unta dia ikat, kemudian dia tukar pakaian yang bersih nak jumpa Nabi. Nabi kata inna fika khaslatan, kamu ni ada dua sifat yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Dia panggil al-hulmu wal anah, berlemah lembut dan tidak gopoh. Maka akhlak mereka baik. Nabi SAW berkata, inni la bi'uqar haudi azudun nas li alil Yaman. Nabi kata, aku duduk tepi kolam, aku duduk buka lorong kepada orang Yaman untuk datang minum ke kolam aku ni. Kata di para ulama, hadzal hadis fadilatun li ahli Yaman. Ulama hadis kata kelebihan ini kepada ahli Yaman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang zaman tu Nabi kita puji akhlak mereka. Dan ada juga al-hikmah Yamani yang hari ni kalau jumpa orang Yaman kita baca hadis ni, peri syai Aden kan. Seronok dia, orang Yaman hebat kan. Kita kata Yaman zaman Nabi, zaman kamu ni banyak orang tak semaya, beramai. Yang pentingnya ada di kalangan mereka yang disebut di antara orang yang sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, isu yang ke-8, al-wariduna 'alal haud. Siapakah golongan yang akan pergi ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa dia? Allahu akbar. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah Taala pilih kita, jadikan kita ni termasuk orang yang akan sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama hadis telah buat senarai. Kullama zdada al-mar'u salahan sara asra'u taqadduman ila al-haud. Apabila orang tu tinggi darjat kesalehannya, mana orang soleh, orang yang baik, orang yang kuat takwanya, inilah orang yang paling cepat pergi ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling baik di kalangan umat ini siapa? Sahabat dia. Allah Taala pilih mereka menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum kan. Dan hadis awal tadi siapa? Fuqara al-muhajirin. Makna orang muhajirin yang awal yang telah mengorbankan apa sajanya mereka ada untuk Allah. Maka dalam kalangan orang yang terawal sahabat itu tentulah al-khulafa'ur rasyidun, khalifah Islam yang keempat. Pastilah mereka ini orang yang ke depan. Kemudian diikuti dengan golongan al-ansar. Siapa dia golongan ansar? Orang-orang yang Madinah yang telah menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentulah mereka orangnya. Sebab apa? Sebab mereka yang telah beri tempat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang telah memberi sokongan dan dokongan kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal lagi mereka datang, kita kata mereka juga mendapat tempat. Pernah satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan ataupun memberi motivasi kepada golongan Ansar. Golongan Ansar ni golongan yang orang yang beri pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada para golongan Ansar. Nabi kata apa? Innakum satalqauna ba'di atharah.
wahai para Ansar, sekarang ni kamu dapat kedudukan yang hebat sebab negeri ini kamu punya. Kami datang ke tempat kamu. Dan mereka juga duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Tapi bila Nabi tak ada, zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada masalah. Umar kekal. Pusat pentadbiran duduk di mana? Duduk di Madinah. Zaman Sayyidina Uthman masih. Bila mari zaman Sayyidina Ali bertukar. Orang mula keluar daripada Madinah. Mari kerajaan Amawiyah, kan? Bermulalah pusat pentadbiran ditinggalkan, berpindah ke Syam. Nabi kata, innakum satalqauna ba'di athar. Kamu akan jumpa selepas pada aku tak ada nanti, ada kumpulan-kumpulan yang utamakan orang lain daripada kamu. Fil ata'i wal mal, dalam harta-harta, mana orang Ansar akan sedikit ketinggalan. Nabi kata apa? Fasbiru, sabarlah. Tak usah sedih. Tak usah duduk rasa apa-apa. Hatta talqauni alal haud. Aku tunggu kamu. Mu akan jumpa aku di tepi kolam. Aku tunggu di sana. Masya Allah. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah beri motivasi kepada para sahabat. Dia nak jumpa mana? Di tepi kolam. Maknanya orang akan pergi awal ni, orang-orang yang beriman di kalangan Muhajirin dan Ansar. Kemudian kita akan jumpa juga nanti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ana faratukum alal haud. Ana faratukum alal haud, ataupun inni faratukum alal haud. Dalam hadis Bukhari, aku tunggu kamu di tepi kolam. Man marra alayya syariba. Siapa dia mari tempat aku, dia boleh minum air. Wa man syariba lam yazma abada. Siapa dia minum, dia tidak akan dahaga lagi pada saat itu. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberi, siapa dia? Telah memberi satu janji bahawa kamu akan jumpa aku di tepi kolam. Jumpa Nabi di mana? Di tepi kolam. Di mana kolam? Di mahsyar. Cuma kita dah bincang dalam hadis syafa'ah, dalam siri yang lain, dan insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan bincang panjang tentang asy-syafa'ah. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang rasa nak syafaat Nabi, banyaklah selawat. Saya sering kempen kepada muslimin dan muslimat setiap kali malam Jumaat. Kempen sayanya, ingat Jumaat, ingat selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kan? Dan kita kempen juga ingat Jumaat, ingat surah Al-Kahfi. Dua tu kena, jangan lupa. Ingat Jumaat, ingat selawat. Ingat Jumaat, ingat surah Al-Kahfi. Masya-Allah, tabarakallah. Maka kita kena sentiasa selawat, barulah kita dapat insya-Allah Nabi kita kenal, dan kita akan jumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi kolam. Itu di antara kumpulan yang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang ada tanda-tanda kebaikan, mereka akan sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir kita akan kenal siapakah golongan yang dihalau daripada kolam Nabi, yang sangat menakutkan kita dan sangat apa? Sangat menggerunkan kita para jemaah sekalian, sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Yang kesembilan, haud nabiyina sallallahu alaihi wasallam li ummatihi faqat. Tadi anak-anak di awal tadi saya dah sebut, kan, baca likulli nabiyyin, setiap nabi alaihi wassalatu wassalam itu haud. Mana Nabi Nuh ada kolam dia sendiri, Nabi Musa ada kolam dia, masing-masing pergi minum situ. Sebab kelebihan dia, kan? Maka orang-orang yang beriman di kalangan umatnya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dapat meminumnya. Sebagaimana dalam hadis, taridu alayya ummatil haud
wa ana azudun nasi anhu. Umat aku ni akan datang ke kolam aku, dan pada waktu itu aku akan ketepikan orang lain daripada kolam aku. Jadi dia bahas ini bahawa setiap nabi itu ada kolam masing-masing. Orang yang nabi tak benar minum di sini, iaitulah orang-orang yang tidak mendapat kelayakan untuk minum. InsyaAllah para jemaah sekalian, kita akan cuba bincang biar detail di sini, sebab kita takut, kita bimbang, takut orang yang tak dapat minum kolam Nabi itu siapa? Kita. Kita jangan tuduh mengaku, jangan kata, oh dia ni. Aku tak lah. Sebagai seorang yang beriman, orang yang takut pada Allah Ta'ala, kita jangan letak orang lain itu bersalah, kita kena letak diri kita. Baulah kita muhasabah, baulah kita koreksi, baulah kita sentiasa berhati-hati dan beringat. Orang mukmin, orang yang beriman, mereka akan sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kumpulan lagi, satu malam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ke kubur Baqi'. Kubur Baqi' ni perkuburan orang Madinah. Bila sampai kubur, Nabi kita beri salam. Ini kita kena belajar ni, adab ziarah kubur. Nabi beri salam, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Salam kepada kamu, hei penduduk kampung orang mukmin, orang kubur. Dan kami insya-Allah akan ikut jejak langkah kamu. Hari ini aku di atas, mungkin besok masuk dalam, seperti kamu. Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Dengar para jemaah. Nabi kata apa? Aku mengharap sangatlah kalau aku boleh tengok saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat yang ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam terkejut. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Kami ni siapa? Bukankah kami ni saudara? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi. Nabi kata, kamu semua sahabat aku. Saudara yang aku maksudkan itu, wa ikhwanana allazina lam ya'tu ba'du. Saudara kami, orang yang belum sampai, belum mari lagi. Dia akan mari lepas daripada Nabi wafat, tapi dia beriman, itu dia panggil saudara. Kita ni masuk tak masuk? Alhamdulillah, kita masuk. Faqalu, kata semua, jazakumullahu khaira ya sahabat. Allah Ta'ala bagi balas yang baik kepada sahabat Nabi. Dia tolong tanya bagi kita, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tuan boleh kenal orang yang tak pernah jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, kata Nabi. Saya baca terjemahanlah, masa pendek. Nabi kata, kalau kamu ada kuda yang berwarna putih di dahi dia, duduk dalam kuda yang warna hitam satu kandang, mau kenal kudamu? Oh, kenapa tak kenal ya Rasulullah? Ada tanda. Maka Nabi kata, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Kamu esok di akhirat esok, kamu akan datang bangkit di akhirat esok dengan muka yang bercahaya, tangan kita bercahaya, minal wudu, hasil daripada kita wudu atas dunia. Sebab itu saya selalu nasihat kepada muslimah, kalau nak cantik bukan pakai kosmetik. Kita ambil wudu banyak-banyak, barulah muka bercahaya. Kosmetik itu tempelan, ada orang comel jadi wudu macam hatu raya dah. Warna-warni sana dah, tak ada comel. Nak cantik, wudu. Masya-Allah. Baik. Maka Nabi kita kenal orang-orang yang beriman dibawa ke kolam. Malaikat akan bawa ahlan wa sahlan, tafaddalu, ke kolam Nabi. Cuma ini masalah yang ke-10, siapa ke orang yang dihalang daripada kolam? Kata Nabi, ala la yuzadanna rijalun an haudi kama yuzadul ba'irud dal. Selagi akan ada di kalangan orang yang sudah bercahaya muka kaki tangan mari dekat kolam, tiba-tiba malaikat bawa tongkat camti, halau seperti dihalaunya unta yang sesat. Roh, pergi. Unadihim. Nabi kata, aku panggil mereka. Ada dalam riwayat kata, Nabi kata, ala halumma, ke sini. Ini airnya. Dalam riwayat lain kata, innahum minni, malaikat.
Ini umat aku, sudah muka bercahaya, muka kaki tangannya bercahaya, ada wuduk. Patutnya malaikat lepaslah, sebab Nabi kata orang dia. Dengar ni tuan-tuan yang kita takut ni, malaikat tak nak lepas. Malaikat repot. Fayuqal, malaikat kata, ya Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya Rasulullah, Tuan tidak tahu apa yang telah mereka lakukan. Ada riwayat kata ma'ahdasu. Ma'ahdasu dengan makna apa yang mereka telah menciptakan benda-benda baru dalam ibadat yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Ada yang mengatakan ma'amilu ba'daka. Mereka telah melakukan perkara-perkara yang Tuhan tidak ajar, khususnya dalam perkara ibadat. Wala ma zalu yarji'una ala aqabikum. Ada di kalangan mereka yang telah berpaling yutan, pusing ke belakang. Maka hadis ini riwayat Imam Ahmad. Ada hadis yang awal tadi di Imam Muslim. Dan ada hadis lain lagi daripada Anas dalam Bukhari Muslim juga. Dia kata apa? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Tuan tak tahu apa yang telah mereka reka-reka di dalam kehidupan mereka. Itulah yang disebut oleh para ulama. Maka muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, siapakah orang yang dihalau keluar daripada kolam? Sedangkan orang ini sudah pun ada sudah ada tanda-tanda di mukanya. Kalau tak ada tanda di muka, orang kafir yang mukanya gelap, mukanya hitam, mukanya kelabu, awal-awal lagi telah dihalau keluar oleh malaikat, kamu tak layak masuk ke lorong ni kan, kamu kena pergi lorong lain sebab kamu sudah tidak mengikut peraturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan, tengok tanda senarai golongan-golongan yang disebut oleh para ulama ketika mensyarahkan hadis ini, orang yang akan dihalau keluar daripada kolam, yang pertama sekali murtadduna anil Islam ba'da wafatin Nabi. Ada orang yang murtad selepas Nabi tak ada. Ini sekumpulan, panjanglah cerita dia. Dan mereka telah Islam pada peringkat awalnya, walaupun Islamnya lemah. Bila Nabi tak ada, yutan balik. Satu. Yang kedua, ada yang mengatakan ahlun nifaq, munafik. Orang munafik ni Nabi kenal. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, duduk di belakang Nabi waktu solat. Kumpulan Al-Julas Ibnu Suwaid, serban yang besar, duduk belakang Nabi waktu solat. Waktu Nabi kuliah dia perli, duduk di kelak dia tak dengar. Jadi orang munafik ini telah dikenali. Sekali-sekala dia ambil wuduk, tak tahu dia ambil solat ada wuduk ke tidak. Itu pandangan ulama. Yang ketiga, ini kita bimbang hari ini. Ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, allazina ghayyaru sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadihi. Golongan-golongan yang telah mengubah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk yang diajar oleh Nabi. Ini bahaya. Mana orang yang mengubah sunnah Nabi? Hak Nabi ajar macam ni, nak solat macam ni, kita zikirnya macam ni kan. Kita beribadat macam ni, tiba-tiba ada orang tukar format. Nak solat, breakdown, lompat sampai berpusing-pusing. Ini siapa Nabi tak ajar. Ada yang mengatakan juga kumpulan ahlul ahwa ini karrawafid, seperti puak-puak Syiah yang duk puja Sayyidina Husain, duk panggil pagi, petang, siang, malam Husain. Ada yang mengatakan seperti Khawarij yang menentang pemerintahan Islam. Ada juga yang mengatakan golongan-golongan ahli-ahli ibadat yang telah mereka-reka ibadat yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Sebab itulah saya kata para jemaah sekalian, ma ahdatsu, al-ihdas di sini iaitulah mencipta reka-reka dalam perkara ibadat. Kalau reka bab dunia, kita buat kapal terbang, kita buat dapur gas, kita buat aircon, kita buat jet, kita buat alat-alat komputer, silakan nak buat 4 kali sehari, tak ada masalah. Kan? Tapi yang ada masalah, kalau kita reka-reka dalam ibadat, ini masalah yang besar yang kita takut hari ini para jemaah sekalian. Sebab itulah saya duduk kempen dalam bab zikir. Saya kata marilah kita ambil zikir pagi petang. Marilah zikir yang kita belajar daripada kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, seperti kitab Perisai Muslim ni. Sebab apa? Sebab kita bimbang takut nanti
kita al-ihdas, mencipta amalan-amalan yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah ingat baik-baik, amalan yang direka lebih laris, lebih laju daripada amalan yang ori daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada penyokong-penyokongnya di luar. Yang keempat, sebagian ulama mengatakan termasuklah ahlul kabair, orang-orang yang buat dosa besar. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nabi kata, sayakunu alaikum umara, selagi akan datang pemimpin-pemimpin, ya'murunakum bima la yaf'alun, dia suruh kamu buat benda baik, dia tak buat. Faman saddaqahum bikadzibihim, siapa dia membenarkan pembohongan mereka. Kita tahu pemimpin kita ni tak betul, tak ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita dah ampu dia, oh the best, dia terbaik ni, oh macam-macam kan. Wa'anahum ala zulmi, kita bantu mereka, support mereka, sokong, lawan tetap lawan, contohnya. Nah, dengis, semangat belaka, walaupun kita tahu dia zalim. Nabi kata, falaisa minni walastu minhum, dia bukan daripada aku dan aku bukan daripada rombongan mereka. Walan yarida alayyal haud, orang ini tidak akan dapat sampai ke kolam aku. Ini yang kita bimbang para jemaah sekalian, di antara apa yang telah disebut oleh para ulama. Yang kita bimbangnya, takut orang-orang yang termasuk di kalangan orang yang dihalau daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Al-Imam Nawawi, maksudnya ashabul ma'asi wal kabair, orang-orang yang buat dosa-dosa besar, ahli maksiat, allazina matu ala tauhid, walaupun dia dosa tapi dia mati di atas tauhid, mana dia tidak kafir. Wa ashabul bid'ah, orang-orang yang mereka-reka bid'ah, allazina lam yakhruju bi bid'atihim, tapi mereka masih lagi dalam kelompok Islam, cuma mereka ini mereka ibadat, mencipta-cipta perkara-perkara bid'ah yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah seperti yang dikata oleh Al-Imam Syatibi, dia kata aqrabu ma yuhmalu alaihi tabdilus sunnah wa huwa waqi'un ala ahli bid'ah. Orang yang telah menukar-nukar sunnah. Kita kata ini sunnah Nabi, tak sedap hak ni lagi ni, ibadat kita ni, sebab ini. Sekarang ni saya bimbang tuan-tuan, kita nak berlagu ke baca Quran semua dengan muzik, dengan lagu-lagu. Doa apa tatai-tatai muzik juga. Ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibuat perkara-perkara yang tidak ada. Maka itulah para jemaah sekalian, kesimpulan kitanya, orang yang dihalau daripada kolam Nabi ini, yang pertama sekali, orang kafir itu awal lagi tak sampai. Iaitulah orang yang awalnya Islam, kemudian dia murtad, na'udzubillah, ataupun golongan munafik yang menzahirkan Islam tapi batinnya kafir, ataupun ahli-ahli dosa-dosa besar seperti orang yang buat zalim, orang yang buat kejahatan-kejahatan, menyokong pemimpin yang zalim contohnya, dan yang berbahaya juga ahli-ahli yang mereka-reka ibadat, maka mereka ini juga termasuk di kalangan orang yang dibimbangi, dihalau daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, itu yang dikatakan oleh para ulama hadis. Maka jangan sekali-kali kita dihalau daripada kolam Nabi. Insya-Allah tamatlah perbincangan kita tentang kolam yang secara ringkasnya. Kalau tuan-tuan nak baca yang panjang, adalah satu kitab yang saya baca, nama dia Precise Kelia Mukallaf. Di sana, dalam YouTube ada Precise Kelia Mukallaf, banyak siri-siri yang kita boleh belajar dan kita boleh tengok dan kita boleh ambil ilmu di sana, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang asy-syafa'ah, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.